je depan rumah Zahid Hamidi. Lepas tu dia 3 orang ni kata dia belah. Now, pihak pendakwaan tidak berjaya membuktikan pun. Yang pertama, tak panggil pun pegawai bank. Yang kedua, tak ada pun CCTV mengatakan 3 orang ni masuk ke dalam kawasan rumah compound. Sebab rumah Zahid Hamidi ni dekat, kalau tuan-tuan tahu Tol Kajang tu belah kiri tu, dia ada Rahman Putra tau. Dekat kawasan itu dia ada guard dia. Tak ditender pun CCTV, tak ditender, tak nampak pun dia orang masuk, tak dibawa saksi, tak ada bukti yang dia orang bawa duit itu letak atas meja. Tak ada CCTV ke gambar ke apa, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Jadi hakim kata, saya baca dalam judgement tu, dia kata, entah kamu dah ambil duit tu, dah belanja. Entah kamu yang bagi songlap duit, kamu kata Zahid Hamidi dapat. Jadi macam mana saya nak kata Zahid bersalah? So hakim kata tak ada prima facie, buang kes. Di zaman Perikatan Nasional Pemerintah, buang kes ni, tak ada prima facie, tak masuk defend pun, tak enter defend. Dan saya agree. Chain of event itu tidak memungkinkan, tidak dapat mensabitkan Zahid Hamidi sebagai orang yang melakukan kejahatan jenayah tersebut. Bukan saya kata dia tidak melakukan jenayah tersebut, tetapi bukti itu tidak menunjukkan dia melakukan. Tidak menunjukkan perbuatan itu berlaku. Jadi kita nak kata macam mana dia, itu bukti dia. Jadi saya kata itu sebenarnya mungkin kecuaian, mungkin kesilapan, mungkin kealpaan, mungkin ketidakcekapan, whatever lah, pihak penyiasat dan juga pihak pendakwa raya, tetapi kes itu tidak, ataupun mungkin dia tidak bersalah, tidak berjaya diteruskan dan tidak berjaya dibuktikan. Habis. But pembangkang dok guna isu ni kan, saya ajak dia orang berdebat dengan tentang isu ni, tak ada seorang pun berani naik nak bercerita tentang isu ni, 47 kes dan 40 kes tu. Sebab kalau dia bangkitkan 47 kes tu, saya akan tanya 47 kes tu, okey, kamu bising, yang 40 kes yang dibebaskan tu macam mana? 47 kes tu saya kata itu melibatkan yayasan milik dia sendiri. Dan salah satu evidence yang ditender, yang dituduh, dia kata bahawa Zahid Hamidi songlap 10 juta bagi kepada Datuk K. Datuk K kata saya pinjam daripada yayasan dan saya dah pulangkan balik. Datuk K tunjuk resit bukti, duit masuk akaun macam mana, dia tunjuk. Bila dia tengok representasi, betul lah duit dah masuk akaun. Habis nak tahu apa lagi, apa kesalahan. So bila dia tak ada kesalahan, macam mana nak teruskan dalam mahkamah? Buanglah kes. Itu je. Itu dia panggil representasi. Bila ditanya, duit ni macam mana? Dia apa ni? So kenapa masa penyiasatan tak dikemukakan dokumen tersebut? Mungkin lawyer advice tak kemukakan, kita bawa ke mahkamah mungkin. Atau mungkin dah dikemukakan tetapi pada masa itu mungkinlah arahan daripada Mahathir, arahan daripada Muhyiddin Yassin selaku Menteri KDN mengatakan tak, kita teruskan kes. Mungkin. Kita tak nafikan. Tommy Thomas masa tu lantikan daripada Mahathir, mungkin terima arahan, mungkin saya tak tuduh lah kan. Mungkin, kita tak tahu. Atau Tommy Thomas tak terlibat langsung. Mungkin itu direct daripada Mahathir, mungkin. Sebab apa? Mahathir punya ambition, saya kata masa tu adalah memang untuk bunuh UMNO. Dan nak bunuh UMNO, bunuh presiden dulu, iaitu Zahid Hamidi. Dan ramai juga yang ditangkap, tapi sebenarnya dakwaan-dakwaan tersebut tidak lekat kerana siasatan dalam keadaan yang tergesa-gesa, saya kata. Tergesa-gesa. Sepatutnya jangan buat macam tu. Sekarang ini that's why ada orang tanya, Perdana Menteri tidak reform. Tuan-tuan perasan tak, tahun ini banyak yang kena tangkap. Kenapa? Sebab tunggu setahun nak siasat. November 2022 dia jadi Perdana Menteri, tak tangkap dulu tuan-tuan. Biar dia siasat dulu. Siasat. Masuk 2023, siasat lagi. 2024 ramai kena tangkap. Dan ada orang kata, kenapa tak tukar Azam Baki? Ini satu lagi. Azam Baki tu dilantik oleh siapa tuan-tuan? Dilantik zaman Muhyiddin Yassin. Kalau ditukar kepada ketua SPRM baru, orang akan pertikaikan. Inilah Anwar Ibrahim menukar pengarah SPRM untuk pergi tangkap orang-orang musuh politik dia. Tak. Digunakan orang yang sama. Orang yang kamu lantik. Kamu nak bertikaikan Azam Baki kan? Kamu yang lantik. Bijak tak? Bijak tak? Sebut pasal ni tuan-tuan, hari ini Perikatan Nasional membuat satu dakwaan silap. Okey, kita tahu di samping Perdana Menteri kita pergi melawat Rusia, kan, pergi ke Rusia, Perdana Menteri New Zealand juga telah datang ke Malaysia berjumpa dengan Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, Perikatan Nasional mendakwa bahawa Perdana Menteri New Zealand telah datang membuat kunjungan hormat kepada pembangkang di dalam negara kita. Jadi
Oh, dia orang claim lah. Sebenarnya bukan Anwar Ibrahim je datang dikunjungi hormat oleh Perdana Menteri ini. Ketua Pembangkang pun, Hamzah Zainuddin pun didatangi oleh Perdana Menteri New Zealand lah, dia kata. Membuat kunjungan hormat. Tapi rupanya dia tipu, tuan-tuan. Rupanya dia orang tipu. Kan? Siapa dakwaan kesilapan diplomatik PN? Siapa kunjung siapa? Saya baca. PN didakwa melakukan kesilapan Fox Pass diplomatik berkaitan pertemuan dengan Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon Selasa lalu. Ia termasuk dakwaan membuat gambaran salah berkenaan siapa yang membuat kunjungan dalam pertemuan itu. Selepas Ketua Pembangkang Hamzah berkata dia tulis dalam dia punya sosial media, dia kata dia menerima kunjungan hormat daripada Luxon. Namun warganet mendakwa Hamzah sebenarnya yang membuat kunjungan terhadap Luxon dan membangkitkan satu video. Ada satu video di mana Luxon berkata, terima kasih kerana datang hari ini. Thank you for coming today. So kalau Luxon yang pergi melawat Hamzah Zainuddin, sepatutnya Hamzah Zainuddin kata thank you for coming today. Ini Luxon yang kata thank you for coming today. Jadi sebenarnya yang datang tu adalah Ketua Pembangkang. Dalam video yang sama, Luxon juga berkata, you brought your friend? Anda juga bawa kawan-kawan anda? Seolah-olah terkejut dengan sejumlah dengan Hamzah membawa kawan-kawannya. Anda, iaitu Hamzah, bawa kawan-kawan dengan sejumlah pihak mentafsirkan ia bermaksud dia tidak menjangka Hamzah akan membawa pemimpin lain bersama dalam pertemuan itu. Menjawab kritikan pertama, tersuling Hamzah, Ahmad Ikhwan Fazil berkata, Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand memaklumkan kepada Hamzah yang Luxon ingin berjumpa dengannya. Kalau kau nak accept Perdana Menteri datang pejabat Ketua Pembangkang, memang kau nunggu betul. Sifat diplomasi dan rasa hormat. Siap di act. Satu ucapan lain oleh Ikhwan semalam menggambarkan keputusan Luxon untuk berjumpa Hamzah turut dikritik. Dalam ucapan itu, Ikhwan berkata pemimpin negara luar tetap mahu berjumpa dengan pemimpin PN, ekoran kewibawaan mereka, walaupun kini menjadi pembangkang. Oh, dia kata. Sejumlah warganet namun berkata, ia amalan biasa orang keluar luar berjumpa dengan pembangkang dengan ada yang membagikan pertemuan Perdana Menteri dengan pembangkang di India bulan lalu. Semakkan sepintas lalu, Malaysia kini membayangkan Luxon mungkin ketua kerajaan pertama mengadakan pertemuan dengan pembangkang ketika kunjungan di Malaysia. Sebelum ini, kunjungan hormat diplomatik seperti kepada pembangkang termasuk anak dilakukan oleh menteri atau diplomat. Pada 2014, Presiden Amerika pada waktu itu menolak untuk bertemu Anwar ketika kunjungan rasmi pertamanya di Malaysia. Ini 2014. Namun 2015, Obama dilaporkan menggesa Perdana Menteri untuk membebaskan Anwar yang ketika itu dipenjara atas kes liwat. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, kunjungan orang luar kepada pembangkang Ketua Pembangkang, dia bukan satu benda yang pelik, dia bukan satu amalan yang pelik, itu yang pertama. Namun begitu, seolah-olah ini kata setiausaha politik Hamzah. Dia kata diplomatik yang kata Perdana Menteri nak jumpa. Ya mungkin, tetapi dia bukan satu menunjukkan kewibawaan pembangkang, bukan. Dia satu amalan biasa. In fact, Datuk Seri Anwar pergi ke India hari itu pun dia jumpa juga dengan pembangkang. Kerana dia nak meluaskan jaringan networking dia. Mungkin juga kawan-kawan yang dia kenal sebelumnya. Mungkin. Kita tak tahu kan. Kawan kita semua. Saya sendiri tuan-tuan. Saya berkawan dengan ahli-ahli politik luar negara. Saya ada berkawan dengan bekas calon konservatif UK. Saya juga ada kawan dengan bekas calon dia bekas calon parti demokratik di Rusia. Di Rusia pun dia ada parti demokratik di apa nama tempat tu. Dan masih kontak dia sampai sekarang. Kami pernah sauna sama-sama. Kami pernah bersauna sama. Dia memperkenalkan saya kepada sauna. Panas gila. Sebab negara dia sejuk kan. So bila saya masuk sauna tu dia letak, saya kaedah. Dia kata, ish kena pakai towel. Kau nak bogel ke? Tak nak bogel. Dia cakap, tak bogel pakai towel. Pakai towel dia kata. Lepas tu kena letak ni air di atas batu yang panas. First time saya merasa sauna. Orang kampung tak pernah mandi sauna. Saya ingatkan macam mandi air panas biasa. Air berdesing tu. Kalau tak tahan tuan-tuan, memang itulah kali pertama saya mandi sauna dan mungkin kali terakhir saya mandi sauna. Jangan ajak saya mandi sauna lagi lah. Tapi kata orang, jangan kita tak merasa budaya orang. Point is, kita ada kawan-kawan kita daripada pelbagai parti politik. Saya juga ada kawan saya daripada parti politik di Spain, dari Argentina, dari ada few countries lah yang saya kenal kan, yang aktif dalam politik dan juga sekarang ini dah mungkin tak aktif. Di UK pun ada beberapa orang daripada Labour dan juga daripada konservatif. Daripada Green Party, tak ada Green Party, tak ada. Tapi dia Labour dan juga konservatif. So maksudnya tak adalah istimewa mana pun.
Kan tak adalah istimewa mana pun. Kan? So, jangan nak bangga sangatlah Hamzah Zainuddin. Benda tu benda biasa sebenarnya. Kan? Kalau nak jumpa tu, benda biasa, tak payah nak bangga sangatlah. Kan? Rusia. Kan? Thank you. Oh, dah masuk dah Oppo dengan Farhana. Thank you. Kesian betul lah orang tak apalah. Baguslah tu. At least ada juga kerja korang kan, nak pergi maki dia orang. Kalau tak bosan je korang kalau dia orang tak masuk kan. Betul tak? Percayalah bang. 2 lah. Kan? 2-3 orang lah. Kalau tak, korang gaduh sama sendiri, korang cakap sama sendiri lah. At least ada Nurhana dengan Oppo ni bagus juga. Alright. So, akhirnya tuan-tuan, kenapa Perdana Menteri kita pergi ke Rusia? Oh, tuan-tuan kena tengok video tu. Putin bangun dan salam Perdana Menteri tau. Perdana Menteri berucap tepukan dan Perdana Menteri meneruskan komitmen dia dengan Palestin. Cakap, tak takut tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia jumpa dengan, macam mana dia jumpa dengan pemimpin luar negara, baca PDF lah. Kesian dapat benda itu. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok aura Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu baru Perdana Menteri tuan-tuan. Itu baru ketua yang kita banggakan. Aku tak lihat, bayanglah kalau Hadi Awang ke, kalau Muhyiddin Yassin ke yang pergi jumpa dia orang kan. Macam mana agaknya? Aku tak boleh bayangkan lah. Okey, Hamzah Zainuddin tu kita boleh nampak lah sikit kewibawaan dia. Tapi dia setakat Setiausaha Agung. Bertanding dalam Parti Bersatu pun saya rasa tak bertanding tinggi. Tapi baru-baru ni saya dengar Razikidin disuruh undur bagi laluan kepada Peja bagi laluan kepada Hamzah Zainuddin nak bertanding timbalan. Saya dengar lah, dan dikatakan dia nak take over Bersatu sekarang ni menggantikan Muhyiddin Yassin yang mungkin berdepan bukan setakat kes kes Jana Wibawa, tapi juga Yidin Bestari. Yidin Bestari dah. Dulu Wan Jana Wan Wibawa, sekarang Yidin Bestari dah. Kan? Wan Jana Wan Wibawa, sekarang ni Yidin Bestari. Alright. So itulah yang berlaku sekarang ini, dan kita harap sebut pasal negara going to the right direction. Tadi saya nak dengar lah beberapa orang geng-geng PN punya hujah terbaik kan. Hujah terbaik mereka kenapa dia kata ni ramai geng-geng walanon yang mengatakan negara kita menuju ke negara ke arah ke ekonomi yang baik. Ekonomi baik apa? Dia kata GDP kita 5.9%. Apa GDP? Apa? Rakyat makin susah sekarang ini. Rakyat menderita, dia kata. Yelah, menderita rakyat tuan-tuan. Bos dia kahwin 2 tu. Kan, beli kereta baru, beli motor baru tu. Hebat. Tapi tak apalah, itu rezeki dia kan. Itu jodoh dia. Janganlah kita nak marah. Tapi kita nak kata, saya dengar dia berhujah kan. Tak apalah, saya dengar dia berhujah. Tapi dia tahu tak? GDP tertinggi antara GDP di luar jangka 5.8%, 5.9% tahun ini, kontributor terbesar atau penyumbang terbesar kepada GDP tersebut atau KDNK, keluaran dalam negara kasar, ialah apa tuan-tuan? Dia duk kata rakyat susah. Tetapi saya nak cerita macam ni. Di dalam Keynesian punya economic theory, apakah yang membentuk GDP? Gross Domestic Product atau keluaran dalam negara kasar. So, di dalam itu, macam mana kita kira GDP ni? Itu poin saya. Nak kira GDP ni senang je. Pertama, government spending, dia tak ikut urutan. Government spending, consumer spending, perbelanjaan pengguna, interest atau tax, interest bukan tax, interest, kemudian kita ada export, pendapatan ekspor, tolak import. Itu yang basic lah. Dia ada lagi lah tambah-tambah lain, tapi itu basic. Di dalam 5.9%, di dalam 2024, penyumbang terbesar GDP kita selain daripada ekspor melebihi daripada import. Tahu apa tuan-tuan? Tahu tak apa? Apa dia? Tahu tak apa dia? Perbelanjaan rakyat. Consumer spending. Tahu tak tahun 2024 ni perbelanjaan rakyat adalah yang tertinggi yang memberi sumbangan kepada GDP kita meningkat tinggi. Yang menyebabkan inflasi kita kerana inflasi kita berada dalam kadar yang elok, iaitu 2%. So pelik tak tuan-tuan? Dia duk kata rakyat susah, rakyat tak berbelanja, rakyat susah, rakyat berbelanja, tetapi